Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersua lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama Cikgu Zai. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Masakan dalam buluh. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 122. Objektif pembelajaran, murid-murid dapat membina ayat songsang dengan betul. Standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran 5.3.1 memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Kriteria kejayaan, murid-murid dapat membina ayat songsang dengan betul sekurang-kurangnya 4 daripada 8 latihan yang diberi. Baiklah murid-murid, aktiviti kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca petikan pada muka surat 122. Petikan itu bertajuk Masakan dalam buluh yang berfokus kepada pembelajaran ayat songsang. Yang kedua, cuba memahami struktur binaan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Seterusnya, murid-murid dikehendaki membuat latihan pengukuhan atau uji minda berkaitan ayat susunan songsang. Mari baca bersama-sama cikgu. Masakan dalam buluh. Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh, nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Baiklah murid-murid, sama-sama kita melihat struktur binaan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa sebegini. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Manakala apabila ayat itu dalam bentuk susunan songsang, ayat itu menjadi sebegini. Berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat ini merupakan ayat yang sama tetapi disusun secara songsang ataupun terbalik. Murid-murid kena teliti dari mana hendak mula menyongsangkan ayat tersebut. Cikgu bacakan beberapa ayat susunan biasa yang mana murid-murid selepas ini akan cuba untuk membuat latihan menyongsangkan ayat ini. Pertama, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Kedua, daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Ketiga, nasi buluh dimasak seperti lemang. Keempat, nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Untuk bahagian ini, murid-murid kena buat latihan menyongsangkan ayat. Yang pertama, cikgu beri contoh ya. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Jadi apabila ayat itu disongsangkan, ia menjadi sebegini. Di dalam sebatang buluh, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Itu merupakan contoh bagi ayat pertama.
Jadi murid-murid, untuk latihan 2, 3 dan 4, murid-murid pula cuba menyongsangkan ayat yang cikgu bacakan sebentar tadi. Tolong rujuk contoh yang terdapat pada muka surat 122 sebagai panduan. Ini pula ialah latihan berikutnya untuk murid-murid nanti. Ayat susunan biasa. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Lazimnya, masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Jadi nanti, cikgu hendak lihat bagaimana murid-murid cuba menyongsangkan ayat susunan biasa ini. Cikgu berikan contoh untuk ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang bagi ayat yang pertama. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Jika cikgu songsangkan, ayat ini menjadi sebegini. Mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak masakan ini. Baiklah murid-murid, sila buat latihan dalam bentuk sebegini nanti di dalam buku latihan masing-masing. Tolong salin daripada ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Selamat belajar cikgu ucapkan dan cubalah yang terbaik semasa membuat tugasan. Jika mengalami masalah atau kurang faham, hubungi cikgu dengan segera. Semoga maju jaya dalam bidang pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.